Okey, so kita bersama dengan Encik Romansa. Romansa, ini memang jarang-jarang ya perkataan itu digunakan dalam laporan berita kita, tapi hari ini kita dapat mendengar Ed menyebut perkataan romansa. Sangat romantik. Romantik dan ayat special itu tentu digunakan untuk ialah event yang momen yang important lah, final Piala Malaysia, dan kita bersama dengan Kal Nunis lah. Betul, Kal. Okey, sebenarnya Kal, kita sepanjang minggu ini kita dah banyak bicarakan mengenai preview final yang akan berlangsung, dan sudah pasti sampai sekarang pun kita masih lagi nak menceritakan tentang keadaan ini. Okey, baik, kita mulakan dengan JDT. Sejarah membuktikan tahun lalu di mana mereka tewas di final ke KL City FC. Masa itu juara Liga Super, KL City FC tangga ke-6 Liga. Dan di gelanggang yang sama, I don't think that mungkin Hector Bidoglio, apakah dia perlu dalam saat-saat terakhir ini masih lagi untuk mencorak strategi ataupun dah that's it, I dah ada plan I sendiri. So macam mana Kal rasakan? Okey, baik pertemuan yang dinanti-nantikan untuk JDT maupun Selangor selepas mereka berputih mata pada musim lalu. 2017 dan juga 2019 menjadi kejayaan buat JDT menjulang kejuaraan berprestij ini, dan saya fikir tahun ini mereka berupaya untuk menjulang kejuaraan ini. Kenapa saya katakan demikian? Kerana Hector Bidoglio selepas mengambil alih kedudukan yang ditinggalkan Benjamin Mora, beliau kini mempunyai satu pasukan yang ampuh. Dia mewarisi pasukan yang hebat. Dia mewarisi pasukan yang hebat, namun tetap berdegil untuk bermain mengikut percaturan taktikalnya. Kalau Benjamin Mora lebih suka dengan formasi 3-5-2, Hector Bidoglio lebih suka untuk pendekatan lebih moden, lebih impak yang lebih kuat, iaitu 4-3-3. Dan percaturan inilah membawakan Arif Aiman misalnya di bahagian sayap kanan menjadi satu pemain yang berada di kelas yang tersendiri di samping Bergson da Silva serta Fernando Forestieri. Dan ramuan ini tidak pernah berjaya ditahan daripada mana-mana pasukan dalam saingan musim ini. Mereka kekal tanpa tewas dalam saingan Liga Super. Dan di sepanjang musim ini pun daripada saingan Piala Subangsih menuju 22 aksi Liga Super dan juga saingan Piala FA, JDT hanya dibolosi 16 gol. Dan saya fikir rekod itu sudah cukup untuk Bidoglio tidak melakukan sebarang rombakan besar. Saya fikir masih menggunakan percaturan ataupun keserbasan yang sama pada tempoh aksi separuh akhir, dan perkara itu sudah cukup untuk menemui belakang jaring Selangor FC. Kerana apa? Kerana pemain-pemain JDT ini sudah pun berada di kelas tersendiri, beraksi untuk skuad negara, dan sudah memiliki pengalaman yang kaya beraksi di pentas final, dan itu memudahkan urusan Bidoglio untuk mengecapi kejayaan keduanya selepas bersama dengan JDT. Dan saya fikir jika sekalinya mengikut ketetapan dan juga perancangan, JDT pasukan yang favourite lah. Of course. Tak payah tanya dah lah pasal JDT. Unbeaten lagi pun kan dekat Liga Malaysia. Okey, kita nak sentuh sikit tentang Selangor kan. Kelebihan Tan Cheng Ho adalah dia mengenali pemain-pemain JDT ketika dia menjadi coach untuk national team kan. Tapi adakah ini kelebihan atau ia boleh backfire sebab pemain-pemain JDT juga tahu taktik dan mungkin strategi oleh Cheng Ho? Sebenarnya soalan ini diajukan kepada Cheng Ho pada siri media rasmi sebentar tadi kan. Cheng Ho merasakan perkara itu sebenarnya tidak membawa kelebihan, malah menjadi satu kekurangan buat dirinya. Kerana apa? Kerana kelompok pemain JDT yang besar ini sudah pun tahu intipati perlawanan dan juga percaturan dirinya. Kita tahu Cheng Ho suka untuk pasukan kendaliannya bermain satu penguasaan bola yang agak tinggi, berbeza dengan pasukan-pasukan yang lain seperti Kuala Lumpur misalnya, yang mengejutkan JDT menerusi pendekatan bertahan dan menyerang counter attack. Dan perkara itu tidak akan berlaku pada aksi bertemu JDT di pentas final ini. Kerana apa? Kerana Cheng Ho memberikan satu jaminan bahawa pendekatan itu pendekatan yang terbaik untuk Selangor untuk menjulang kejuaraan buat kali ke-34. Aura Selangor di pentas Piala Malaysia ini sudah pun berada satu aura yang berbeza. Kita tengok kejuaraan dia orang pun dah satu yang tahap yang berbeza. Namun pasca daripada era yang tidak begitu enak didengar untuk The Red Giants ini, kini mula digelap semula Tan Cheng Ho, dan saya fikir Cheng Ho sudah pun mempunyai ramuan yang tersendiri untuk setidak-tidaknya menghadirkan tentangan kepada Johor Darul Takzim pada final nanti. Okey, baik, kita tak tanya dah pasal JDT kan, sebab dia dah sebutkan dari calon favourite.
bila Carl menyebutkan Cheng Ho pasti ada ramuan tersendiri. Ramuan itu perlu sebenarnya diadun melalui pemain-pemain yang akan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pada pemerhatian Carl yang mengikuti latihan terakhir pasukan ini, siapakah sebenarnya antara pemain atau yang akan menjadi watak utama kepada pasukan Selangor untuk mereka menidakkan impian JDT? Sebenarnya kalau kita nak bicarakan mengenai pemain-pemain yang akan menggalas peranan DNA bola sepak Cheng Ho ini, saya lebih tertarik kepada 3 pemain. Yang pertama Brandon Gan. Posisi di atas padang tu akan menentukan bagaimana gerak bentuk pasukan bertahan dan juga menyerang. Ini segalanya terletak kepada Brandon Gan. Begitu juga dengan playmaker Mukarri Ajmal. Mukarri Ajmal ni sebenarnya free kick specialist. Situasi bola mati memang kepakaran beliau. Dan seperti yang beliau tunjukkan pada aksi separuh akhir bertemu dengan Terengganu, 3 sepakat penjuru berjaya diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan. Dan itu jadi nilai tambah pemisah kepada Selangor dan juga Terengganu pada aksi separuh akhir. Dan perkara-perkara seperti itu akan direncanakan oleh Brandon Gan dan juga Mukarri Ajmal, termasuklah Harrison Kayon, penyerang utama dan juga penjari terbanyak pasukan Selangor untuk saingan ini menerusi 5 jaringan. Dan beliau berupaya menyamai 7 gol Kepa Sherman mahupun menewaskan Bersan da Silva dengan 6 jaringan, perebutan kasut emas untuk saingan Piala Malaysia ini. Segalanya menjadikan orang cakap cerita, drama, garapan untuk aksi final ini, dan 3 pemain ini akan membentuk satu kesaksian yang begitu unik menerusi garapan Tan Cheng Ho, diharapkan berjaya untuk menghadirkan entertainment sebarang kekecohan yang bentuk pesta gol kepada Selangor dan juga JDT. Diharapkan aksi pada hari esok 90 minit yang penuh dengan drama dan juga lambakan gol. 90 minit ke, penalti ke, extra time ke macam mana? Saya fikir 90 minit. Penalti lah best. Tapi kalau ikut cara Carl cakap tu, sengit ni. Sengit. Okey, apa pun terima kasih Carl. Terima kasih, Kita akan ke Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Ya, betul. Okey, Have fun. baik.